Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang pertamanya syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya kekuatan, iaitu detik dalam hati saya untuk saya mulakan sesuatu yang jarang saya buat. Namun demikian, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala detikkan perasaan itu, saya secara penuh keyakinan tidak patut sangat kalau saya biarkan rasa tersebut pergi begitu sahaja. Dan apa yang saya maksudkan sebagai detik tersebut adalah saya terasa macam ada keinginan untuk saya onkan live saya selepas Isyak, di mana saya teringin untuk berbicara, untuk bercakap berkenaan dengan taman-taman orang saleh. Jadi, perasaan ini datang banyak kali. Okey, sejak 2-3 bulan yang lepas datang. Okey, datang lagi. Sehinggalah bila semakin kerap perasaan itu datang, ini menyebabkan saya tidak boleh biarkan perasaan itu pindah kepada individu lain. Jadi pada hari ini saya nekat untuk buat satu posting dekat platform saya. Okey, sekadar bertanya, ada tak orang di luar sana yang berminat jika sekiranya pada waktu malam usai daripada solat Isyak berjamaah, tak kisahlah, mungkin anda yang wanita, anda berjamaah di rumah anda. Adapun lelaki yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk solat berjamaah di masjid, alangkah bagusnya kalau sebelum kita tidur pada waktu malam, kita elakkan diri kita daripada pegang handphone ataupun mungkin menonton berhala 42 inci, mungkin kita menonton sinetron, mungkin kita menonton majalah 3, mungkin kita menonton 999, ataupun anda berzikir tangan naik atas turun bawah, naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Jadi mudah-mudahan apabila anda yang dekat platform media sosial ni, bila tangan naik atas turun bawah tu, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga yang anda jumpa adalah majlis
taman-taman orang saleh. Begitu. Jadi, pada malam ini saya tanpa banyak berfikir, tanpa banyak memberikan alasan, maka saya daripada masjid tadi, usai daripada masjid, saya terus sahaja beritahu kepada diri saya, apa pun yang berlaku pada malam ini, saya mesti mulakan sesuatu yang mudah-mudahan akan dipandang oleh Allah Azza wa Jal pada hari Yaumul Mahsyar kelak. Okey, ini kerana tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, amalan kita tidaklah banyak mana. Okey, sejak daripada Allah Ta'ala mengira dosa pahala kita, kebarangkalian untuk dosa kita lebih banyak daripada pahala kita adalah terlalu tinggi. Okey, adalah terlalu tinggi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, atas maksud itulah, mudah-mudahan kita yang selalu lupa ni, mudah-mudahan sebelum kita tidur pada malam ini, mudah-mudahan saya memberi ingatan kepada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan pada saya, alangkah bagusnya ingatan-ingatan tersebut saya livekan kepada anda yang berada di luar sana. Alright. Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, okey, jika sekiranya anda suka dengan sesi live ni, anda boleh bantu saya untuk sebarkan, anda boleh bantu saya untuk panggil sesiapa sahaja yang tidak ada kaitan dengan Master PhD, kerana niat saya satu sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Tujuan saya muncul pada waktu malam usai solat isyak seperti ini bukan untuk para pelajar Master PhD sama sekali. Okey, saya munculkan diri saya pada malam ini bukan untuk para pelajar Master PhD ataupun mereka yang ada kaitan dengan universiti. Tak ada. Itu bukan tujuan saya buka live pada malam ini. Bukan untuk bercakap kepada para pelajar universiti, tetapi hasrat dan niat saya adalah saya cuma ingin membacakan beberapa potong kata-kata Allah Azza wa Jal dan beberapa potong perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja. Dan atas hasrat itulah saya muncul pada malam ini. Okey, saya ulang suara saya. Okey, jika sekiranya suara saya adalah jelas, okey, jika sekiranya suara saya adalah jelas di semua platform, okey, anda boleh bantu saya untuk komen. Okey, anda boleh bantu saya untuk komen. Alright, anda boleh bantu saya untuk komen supaya saya tahu suara saya didengari oleh anda, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, terima kasih. Dan saya akan kurangkan interaksi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kurangkan interaksi. Okey, kerana bila kita banyak berinteraksi pada waktu malam macam ni, ada kemungkinan besar kita tak boleh tidur malam. Jadi, saya onkan live saya pada malam ini bukan untuk menjadi pencetus untuk anda tidak boleh tidur pada malam ini. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya akan kurangkan interaksi sebagaimana anda yang menonton morning doc saya pada waktu pagi. Okey, saya harap anda jelas. Okey, saya harap anda jelas. Saya akan kurangkan interaksi. Okey, kecuali ketika saya lalu kepada beberapa potong ayat Al-Quran ataupun beberapa perkataan-perkataan yang sangat luar biasa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika sekiranya anda ada soalan. Okey, jika sekiranya anda ada soalan, jika saya perasan soalan tu dan saya rasa saya nak jawab, okey, insya-Allah saya akan pick up soalan tu, insya-Allah. Baik. Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya berusaha untuk tidak bercakap panjang. Okey, saya berusaha untuk tidak bercakap panjang.
Kerana pada malam ini, as I said di awal tadi, kita tidak akan ada banyak interaksi. Okey, dan apa yang saya runkan pada malam ni tak ada kaitan dengan master PhD sama sekali. Tiada kaitan dengan master PhD sama sekali ataupun journey untuk anda menjadi seorang profesor. Tak ada kaitan. Okey, jangan pergi tanya dekat saya, Dok, macam mana saya nak habiskan PhD saya? Saya tak akan jawab. Okey, Dok, macam mana saya boleh selesaikan problem statement saya mengikut kehendak SV saya? Saya tak akan jawab. Okey, sebab tujuan saya muncul pada malam ini, malam yang pertama bersamaan dengan 6 hari bulan 9 2023, kerana saya terkenangkan, tuan-tuan dan puan-puan, saya terkenangkan satu tarikh. Okey, kerana saya terkenangkan satu tarikh yang saya catatkan pada senaskah kitab. Pada tarikhnya adalah 7 hari bulan Ogos 2001. Okey, saya ulang balik. 7 Ogos 2001. Maka saya mendapati itulah hari pertama saya diberikan peluang oleh Allah Azza wa Jal untuk mendalami sebuah kitab yang bertajuk Riyadus Salihin. Riyadus Salihin. Jadi kalaulah saya boleh tunjukkan kitab tu, okey, kitab yang telah pun uzur. Okey, kitab yang sangat uzur. Okey, sehingga kan kalau di hadapan kulit ni dah tak nampak dah tulisan dia. Okey, mungkin ketika itu saya pegang daripada hostel, daripada mahallah, okey, berjalan pergi ke masjid, okey, ulang alik, jadi tangan ni mungkin berpeluh yang menyebabkan dah hilang dah. Okey, dah tak nampak dah tulisan pada kitab ni, tapi di tepi tu masih ada lah. Okey, itu pun dah habis. Okey, sebuah kitab yang bertajuk Riyadus Salihin. Okey, yang mana saya catatkan bila saya buka kitab ni. Okey, kalau anda yang menonton di semua platform, anda akan nampak, okey, satu tulisan dekat atas ni. Okey, kalau anda boleh nampak tulisan ni. Okey, kalau anda nampak tulisan ni. Alright, yang bertarikh 7/8/2001, nampak? Okey, yang mana kebiasaan saya lah. Okey, bila saya belajar kitab, saya akan tulis dekat depan tu tarikh saya belajar kitab tu. Jadi Masya Allah, ada kemungkinan lah. Tak tahulah kenapa sejak bulan 7, 8 dan now dah bulan 9, saya macam asyik terkenang, asyik teringat. Alangkah bagusnya kalau saya boleh kongsikan perkongsian sebuah kitab yang beri impak dalam hidup saya, yang namanya Riyadus Salihin. Dan rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala izinkan saya pada malam ini untuk berkongsi dengan anda. Dan kena ingat sekali lagi again, saya tidak akan berinteraksi dengan anda. Saya tidak akan panggil nama anda. Saya tidak akan baca komen-komen anda, sebab fokus saya adalah now pada waktu malam kita patut tidur. That's why ada platform yang saya open pada malam ni, kita tuliskan tajuk kita adalah kuliah sebelum tidur. Okey, yang saya panggil sebagai KST, kuliah sebelum tidur. Okey, kuliah sebelum tidur. Okey, tujuan kita bagi something ni adalah untuk buatkan anda tidur. Gitu. Jadi Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kenapa saya pilih kitab ni, wallahu ta'ala a'lam, detik dalam hati saya kata, ya Allah, kenapalah okey, perasaan ni datang, sehinggalah pada pagi tadi saya postingkan dekat satu platform yang menyatakan ada tak sesiapa yang berminat untuk join. Dan terima kasih kepada anda yang join pada malam ni, dan mudah-mudahan anda boleh mendengar dengan family anda. Okey, anda boleh mendengar sambil-sambil mungkin anda membaca surah Al-Mulk sebelum tidur.
Alright, anda nak baca pun tak apa, anda tak baca pun tak ada masalah. Ia sunnah Nabi SAW yang kita akan jumpa nanti dalilnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Jadi, kenapa saya pilih kitab Riyadhus Salihin? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, ingatan saya pada tarikh 7/8/2001. Dan pada malam ni saya dengan rasa rendah diri, saya bukanlah orang yang paling pandai untuk membacakan kitab ini, dan saya bukanlah orang yang paling cerdik untuk mensyarahkan kitab ni, tetapi saya berusaha untuk berkongsi dengan anda apa yang saya pernah pelajari dalam journey ilmu saya. Okey, dalam journey ilmu saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi kan, pada malam ni intro je. Okey, pada malam ni intro sahaja. Okey, di mana tuan-tuan dan puan-puan, kitab ini betul-betul memberi bekas dalam hidup saya. Kenapa ya? Okey. Yang pertama adalah tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan dunia yang masya-Allah tabarakallah, kita boleh akses informasi dengan sangat dahsyat. Okey, sehingga menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan, sehingga menyebabkan ramai orang nak bagi pandangan. Okey, ramai orang yang nak bercakap tentang agama. Okey, tanpa dia merujuk diri dia. Okey, tanpa dia berfikir dengan betul, tanpa dia tahu dan sedar diri dia, yang kadang-kadang bekalan agama yang dia miliki itu biasa-biasa sahaja. Termasuklah saya. Okey, termasuklah saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, okey, yang tulis 782021 tak betul. Okey, 78/2001. 7 Ogos 2001. Okey, dan hari ni tarikhnya apa? Hari ni adalah 6 hari bulan 9 2023. Gitu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kenapa kitab Riyadhus Salihin? Masya Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, kitab ini, apa yang saya faham, apa yang saya jelas adalah perkataan riyadu, okey, betul-betul memberi bekas kepada saya, iaitu taman. Okey, dia adalah perkataan bahasa Arab yang datang daripada raudah. Raudatun min riyadil jannah. Raudah bermakna taman. Okey, that's why kalau anak kita hantar ke taska, okey, kita hantar ke kindergarten, salah satu yang kita biasa cakap, okey, kita hantar anak ke raudah. Gitu. Jadi masya-Allah tabarakallah, perkataan riyadu bermaksud jamak dalam bahasa Arab yang mengambil maksud taman-taman. Okey. Masya-Allah tabarakallah, perkataan riyadu itu betul-betul menusuk dalam hati saya, sebab saya salah seorang lelaki yang suka taman. Okey, suka taman. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, tidak semua taman menjadi tempat bertambah iman kita, dan tidak semua taman yang akan menyebabkan kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Ia bergantung kepada diri kita sendiri. Tetapi yang pastinya adalah semua orang-orang beriman, mereka nak masuk syurga. Soalannya, macam mana nak masuk syurga? Nak masuk syurga mesti masuk taman yang mana? That's why tajuk yang diberikan oleh Al-Imam Nawawi ini sangat memberi bekas kepada saya, kerana perkataan Riyadhus Salihin itu digabung jalinkan dengan perkataan As-Salihin. Masya Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, perkataan As-Salihin itu adalah perkataan yang berada pada 3 level. Okey? Perkataan Riyadhus Salihin itu berada pada 3 keadaan. Baik, keadaan yang pertama adalah, tuan-tuan dan puan-puan, semua orang boleh dakwa yang dia orang saleh.
semua orang boleh dakwa diri dia yang dia ni orang saleh. Dia mendakwa diri dia orang saleh. A'udzubillahi min zalik. Saya tak nak terlibat dengan hal ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan orang saleh. Okey, saya bukan orang saleh. Wallahu taala a'lam. Allah yang tahu siapa saya. Itu number one. Jadi, semua orang boleh mendakwa dirinya saleh. Dan ini bahaya. Satu. Itu level pertama. Level kedua, okey, semua orang boleh melabelkan fulan bin fulan itu saleh. Okey? Semua orang boleh melabelkan fulan bin fulan itu saleh. Dan saya juga tak nak terlibat dengan hal ini. Kerana kita tidak tahu siapa dia pada sisi Allah Azza wa Jal. Cuma kita menyatakan ketika hayatnya banyaklah kebaikan yang dia buat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, itu level yang kedua. Dan level yang ketiga adalah, tuan-tuan dan puan-puan, level yang ketiga adalah mereka yang menjadikan agenda hidup mereka supaya mereka boleh match dengan apa yang diajar oleh Al-Quran, dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka title saleh itu di saat mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jal pada hari mahsyar kelak. Amin. Jadi pada malam ini anda boleh pilih yang mana. Anda nak jadi level pertama, anda nak jadi level yang kedua, ataupun anda nak jadi level yang ketiga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kesimpulan saya pada malam ini, jadi saya memilih kitab Riyadhus Salihin kerana, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda satu hari nanti bila saya boleh hurai kepada anda siapakah Imam Nawawi, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri izin untuk saya menghuraikan siapakah Imam Nawawi pada kaca mata ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan mungkin insya-Allah kalau diberi peluang juga saya akan cuba menghuraikan kepada anda, okey, macam mana kita boleh mendapat manfaat besar daripada isi kandungan kitab Riyadhus Salihin dalam kehidupan kita yang sementara dan terlalu singkat. That's why kalau ada orang yang menggunakan masanya untuk bergaduh, okey, untuk mencari salah orang lain, okey, ataupun menggunakan masa dengan sia-sia, kita pun tak pasti adakah orang ini Allah Ta'ala beri kepada dia 30 jam sehari dan Allah Ta'ala bagi dekat dia hidup 200 tahun. Wallahu Ta'ala alam. Wallahu Ta'ala alam. Tetapi pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Tabarakallah, kita tak banyak masa untuk itu. Sebab pada kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita merasakan bahawa hidup ini terlalu singkat untuk kita bazirkan dengan perkara yang sia-sia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, yang menariknya adalah, tuan-tuan dan puan-puan, kitab ini, okey, Masya Allah, Tabarakallah, even Al-Imam Nawawi adalah satu orang, satu susuk tubuh yang mana dia adalah seorang yang datang, yang dinisbahkan kepada mazhab Syafi'i. Maknanya apa? Dalam hidup dia, dia mendukung mazhab Syafi'i. Okey, bermakna dia adalah pendukung mazhab Syafi'i. Tak faham macam mana? Okey, macam anda yang belajar dekat universiti, pastinya anda mendukung ideologi UKM. Kalau anda UKM, anda mendukung ideologi UiTM. Kalau anda UiTM, kalau anda adalah Universiti Malaya, anda akan mendukung falsafah melaksanakan tesis Universiti Malaya. Boleh faham tak? Lebih kurang macam tu nak faham dia. Okey, jadi Al-Imam Nawawi ni sangat dikenali di kalangan para ulama sezaman dan selepasnya. Dia mendukung mazhab Syafi'i. Dan kita faham, okey, berlakulah clash di antara mazhab Syafi'i, Hanafi
Maliki, Hambali dan seumpama dengannya. Berlakulah clash. Yang menyebabkan orang-orang bermazhab Hanafi, mereka tak boleh terima pandangan Syafi'i. Orang Syafi'i yang fanatik tidak boleh menerima pandangan Imam Maliki. Maknanya, mereka hanya belajar daripada kecil sampai mereka mati. Mereka hanya baca kitab Syafi'i sahaja. Sebab kalau baca kitab lain nanti sesat. Itulah kefahaman lebih kurang. Okey, itu adalah konteks, senario dalam masyarakat Islam dulu, kini dan sampai kiamat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, namun demikian, dalam kekusutan itu, okey, Masya Allah, tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila Allah Ta'ala nak benda tu, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak benda tu, tuan-tuan, tak perlu pedulikan orang tak nak, it's okay. Saya ulang balik, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh belajar something sebelum kita tidur pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan. It's okay kalau orang tak nak pada kita, it's okay. Tetapi jika Allah nak itu berlaku, ia pasti berlaku. Dan Masya Allah, tabarakallah, al-qubul. Tuan-tuan dan puan-puan, sangat dahsyat. Walaupun Al-Imam Nawawi menghasilkan banyak kitab. Okey, Majmu' Syarhul Muhadzab. Okey, dia mensyarahkan Sahih Muslim. Oh, dahsyat, tuan-tuan, dahsyat, amazing. Tetapi bila Allah nak benda tu, okey, bila Allah nak benda tu, apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Bila Allah nak itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, kitab Riyadhus Salihin diterima oleh semua orang Islam, tak kisahlah engkau mazhab apa. Interesting tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. You bayangkan, dalam keadaan kekusutan, orang Maliki, okey, tak terima Syafi'i, Syafi'i tak terima Hanafi, Hanafi tak terima mazhab yang lain. Okey, dan pergaduhan mazhab ni berlaku, memang berlaku. Okey, memang berlaku dan sampai sekarang pun berlaku. Namun demikian, Masya Allah, tabarakallah, atas kehendak Allah Azza wa Jal, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku adalah Allah mentakdirkan kitab Riyadhus Salihin diterima oleh semua mazhab. Menarik kan? Baik. Jadi oleh kerana itulah saya merasakan bahawa kitab ini sangat dahsyat. Kenapa? Sebab nama penuh kitab ini, kalau anda tengok pada kitab asalnya, adalah yang bertajuk Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Allah. Tuan-tuan, daripada semua mazhab yang ada ni, kelihatan, okey, kalau saya boleh gunakan perkataan kiblat kita, direction kita adalah Allah Rasul. Okey, kiblat kita adalah Allah dan Rasul. Tak kisahlah awak ni Maliki ke, awak ni Hambali ke, awak ni mazhab yang tak ada mazhab ke, kiblat kita adalah, saya guna kalimah kiblat, jangan salah faham. Saya menggunakan perkataan kiblat sebagai direction. Kiblat kita adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, tabarakallah, okey, that's why Riyadhus Salihin ini garden of the righteousness. Okey, taman orang-orang saleh. Dan Masya Allah, tabarakallah, kerja buat Al-Imam Nawawi ini adalah menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghuraikan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, tak ada satu kerja atas muka bumi yang paling dahsyat. Saya ulang balik. Tidak ada satu kerja atas muka bumi ini yang sangat dahsyat. Okey, tanpa menafikan kedahsyatan yang lain, tetapi ini memang dahsyat apabila Allah anugerahkan kepada kita kemampuan untuk apa dia? Memahami Al-Quran,
dan memahami sunnah-sunnah Nabi daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat paling besar. Ini nikmat paling besar. Okey, tak kisahlah awak bidang apa pun, tak kisahlah awak siapa. Okey, nikmat paling besar apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan timbul persoalan kita pada malam ni, adakah semua orang boleh faham Al-Quran? Adakah semua orang boleh faham hadis Nabi? Okey, tunggu lain kali saya terang. Baik, tapi malam ni masya-Allah tabarakallah, you bayangkan Al-Imam Nawawi, kita kena ambil lesson. Imam Nawawi di antara para ulama yang umurnya pendek. Yang umurnya pendek. That's why, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Imam Nawawi lahir pada sekitar tahun 631 Hijrah dan meninggal 676 Hijrah. Cuba tolak. Agak-agak berapa usia dia meninggal? Tetapi Imam Nawawi, tuan-tuan dan puan-puan, kata seorang ulama yang bernama Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, apabila memberikan muqaddimah awal dalam kitab Riyadhus Salihin, okey, dia menyatakan bahawa watak Al-Imam Nawawi ni sejak kecil berbeza dengan kanak-kanak zaman dia. Okey, berbeza dengan kanak-kanak zaman dia. Tuan-tuan, apa yang membezakan dia? Ketika kanak-kanak lain bermain, Al-Imam Nawawi tak join. Apa dia buat? Dia sibuk dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Kita macam mana? Yang konon-konon PhD lah sangat. Yang konon-konon kita ni master lah sangat. Yang konon-konon kita ni pensyarah lah sangat kan? Okey, reflection. Baik, masya-Allah tabarakallah. Allah Ta'ala ambil Al-Imam Nawawi pada usia 40-an, lebih kurang 44 tahun, 45 tahun. Muda Dan masya-Allah, satu lagi fakta yang menarik, Al-Imam Nawawi di antara al-ulama al-uzzab. Al-ulama al-uzzab. That's why kalau ada orang yang habiskan masa dengan menyenaraikan keburukan orang lain, ada kemungkinan dia ada banyak masa lah, saya ingat. Kalau dia hidup untuk menyenaraikan salah silap orang lain, bermakna dia ada banyak masa untuk itu. Sedangkan orang-orang yang tahu apa tujuan hidup dia, dia tak banyak masa untuk itu. That's why Al-Imam Nawawi, walaupun usianya muda masa dia meninggal, dibayangkan, ini sekarang berapa hijrah? Berapa hijrah sekarang? Masya Allah tabarakallah. Pada malam ini bukan saya seorang sahaja yang membacakan kitab Riyadhus Salihin. Saya yakin dan pasti ada lagi orang yang sedang membacakan kitab Riyadhus Salihin. Okey, sedangkan buku yang kita tulis, even tesis yang kita pernah tulis, kita sendiri pun dah tak baca. Bila Allah nak, Allah bagi. Okey, bila Allah nak pilih, Allah pilih. Nampak tak malam ni? Okey, saya membacakan untuk anda kitab. Okey, kita belum mula pun, ini baru introduction. Okey, baru introduction. Okey, jika sekiranya apa yang saya kongsi pada malam ini mendapat sambutan, saya akan teruskan insya-Allah. Okey, tapi kalau tak ada sambutan pun, kalau saya rasa saya nak buat, saya buat. Okey, sebab saya buat bukan untuk saya buat ni bukan untuk anda, saya buat untuk diri saya. Okey, saya buat untuk diri saya. Masya-Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan. Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin ini, tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak ada berapa banyak hadis yang dia kumpulkan. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah tabarakallah. Allahu Akbar. Okey, saya berazam. Okey, jika sekiranya Allah Ta'ala beri usia kepada saya berazam untuk menghabiskan membaca hadis-hadis ini secara live untuk kita sama-sama reflection
Dan mudah-mudahan aktiviti ini akan menjadi kita termasuk di kalangan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala catatkan sebagai apa? Golongan orang-orang yang duduk sebentar di taman-taman orang saleh. Okey, tanpa kita menyatakan aku ni orang saleh. Auzubillah. Saya ulang balik. Ini sangat bahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan orang saleh. Dosa saya banyak. Okey, saya bukan orang saleh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kita sentiasa mengharapkan keampunan daripada Allah Azza wa Jal sebab kita manusia biasa. Tetapi kita cuba berusaha untuk menjadi orang saleh, bersandarkan kepada ilmu. Okey, bukan jadi orang saleh rasa-rasa, agak-agak. Okey, bukan jadi orang saleh rasa-rasa, agak-agak. Tetapi kita menjadi orang saleh, okey, bukan sebab label, tetapi kita berusaha untuk semak diri kita, adakah aku patuh kepada Allah dan adakah aku patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Okey, saya harap kepada anda yang menonton di semua platform anda faham maksud ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para ulama menyatakan jumlah hadis yang Imam Nawawi letakkan dalam kitab Riyadhus Salihin ini jumlahnya ada 2000 hadis, lebih kurang 2000 hadis. Lebih kurang 2000 hadis. Satu pandangan. Dan ada yang kata jumlahnya hampir mencecah 1900 hadis sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut saleh, yang wanita jangan rasa hati pula. Kenapa tak sebut saleh dan salihah? Tuan-tuan, dalam bahasa Arab ni indah. Okey, bahasa Arab ni indah. Okey, bila saya sebut saleh, termasuklah orang perempuan sekali lah, insya-Allah. Alright, begitu. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu pandangan yang saya rasa tepat. Okey, berapa jumlah hadis dalam kitab Riyadhus Salihin? Okey, mengikut apa yang saya belajar, yang saya tulis tempoh hari, jumlahnya adalah sebanyak 1896 hadis. Okey, that's why bila Quran kata, ya ayyuhallazina amanu. Tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu, Tuhan kata, wahai oh you who believe, man. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, orang perempuan jangan rasa hati. Bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, termasuklah orang perempuan. Itu kelebihan bahasa Arab. Nanti mengajilah bahasa Arab kan. Alright, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, 1896 hadis. Jadi malam ni kalau anda suka apa yang saya buat malam ni, cuba anda bahagikan. Okey, kalau satu kali pertemuan kita baca 3 hadis, agaknya berapa lama kita perlu ambil masa untuk habiskan 1896 hadis? Cuba komen. Okey, cuba anda komen. Okey, kalau 1896 hadis, cuba bahagikan. Okey, cuba bahagikan. Nampak Masya Allah, Tabarakallah, ada yang komen 632 hari. Alright. Jadi itu kalau 3 hadis, bermakna kita perlukan hampir 2 tahun plus untuk kita habis membaca keseluruhan hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Jadi pada malam ni berapa ramai yang nak konsisten, okey, kita baca hadis daripada kitab Riyadhus Salihin ini dalam tempoh 632 hari tanpa kita ponteng. Sebab kebiasaannya tok guru tak ponteng, anak murid yang ponteng. Ini masalah dia. Okey, tok guru ni buka kamera tak nampak orang pun, tapi dia istiqamah sebab dia nampak direction hidup dia. Anak murid tak ada direction. Anak murid tak ada direction. Jadi dia ada kejap tak ada. Sedangkan dia tak buka kamera pun, dia just mungkin sekarang dia tengah baring.
tengah terlentang, tengah lipat kain, mungkin tengah habiskan saki-baki makanan maghrib tadi. Okey, mungkin tengah letak baju dekat peti ais, bukan. Letak baju dekat televisyen bukan. Letak baju dekat washing machine. Allah, nak cari perkataan washing machine. Washing machine. Ganong. Okey. Jadi masya-Allah tabarakallah. Okey, ada orang yang mungkin sekarang ni mungkin dah terlentang dan mungkin dah berdengkur pun. Okey, tapi tok guru masih lagi dekat depan skrin ni bercakap. Okey, itu dah nilai guru, nilai murid. Baik, ala kulli hal. Masya-Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pecahkan pula dalam kitab Riyadhus Salihin ni, dia ada berapa bab? Dia ada berapa chapter yang kita gedeber sangat kata kita ni buat PhD, kita ni master, handal sangat ke? Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah saya ni menginsafi diri saya, melihat Imam Nawawi, okey, melihat Al-Imam Syafi'i, melihat Al-Imam Ramli, okey, melihat Imam Al-Muzani, tuan-tuan, kerdilnya aku ni, ya Allah, kerdilnya aku ni. Kerdil. Allahu Akbar, kerdil. Tuan-tuan, kerdilnya kita, ya Allah, la syai'. Kita ni, Allahu Akbar, kita ni zarrah. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. That's why takabbur, sombong, tidak akan menguntungkan kita. Boleh. Baik. Jadi Masya Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Subhanallah. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab Riyadhus Salihin ni kita ada sebanyak 344 bab. Kita ada 344 bab. Subhanallah. Agak-agak berapa harilah kita boleh habiskan kitab ni. Berapa ramai yang nak sangat. Kalaulah kita boleh sama-sama setiap malam lepas Isyak. Bukanlah setiap malam. Okey, saya pun ada komitmen lain. Okey, saya pun ada komitmen lain. Tapi kita berazam. Okey, saya berazam. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala capaikan impian ni, insya-Allah. Saya berazam untuk membacakan hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Salihin ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana saya sebut tadi, daripada banyak para ulama, daripada banyak kitab. Okey, salah satunya adalah kitab yang qabulin hasanin. Yang mana Allah Ta'ala terima kitab ni. Okey, gambarannya adalah Allah Ta'ala terima kitab ni ketika mazhab ni bergaduh. Okey, bergaduh dan seumpama dengannya bermasam muka, mungkin mencipta hadis palsu untuk menjatuhkan mazhab A, B, C. Namun demikian, kitab Riyadhus Salihin diterima oleh semua para ulama utara, timur, selatan dan barat. Allahu Akbar. Okey, kita yang PhD ni mungkin 300 halaman dah rasa susah sangat. Kan? Itu yang keluar masuk kelas macam-macam tu. Susah sangat. Imam Nawawi, satu kitab ada 344 bab. Awak rasa? Jadi Masya Allah, kita ni la syait. Tak ada apalah kita ni. Allah, nak dibandingkan dengan imam-imam mazhab, Imam Nawawi ni, kehandalan dia dahsyat. Okey, dia sendiri duduk dekat dalam mazhab Syafi'i. Tetapi walaupun Imam Nawawi duduk dalam mazhab Syafi'i, nanti saya hurai, Imam Nawawi ni dia ada stand dia. Dia ada stand. Ini yang menarik. Okey, Imam Nawawi ni ada stand dia, ada mabda', ada prinsip dia, ada manhaj dia, ada metodologi dia dalam menerima pandangan-pandangan mazhab Syafi'i. Oh, menarik untuk dibincangkan. Sangat menarik untuk dibincangkan. Okey, jadi saya harap pada malam ni mudah-mudahan, okey, dalam sesi pertama ni kan, tuan-tuan dan puan-puan,
Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala campak ke dalam hati kita kecintaan kepada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tak apalah. Dalam hidup ni mungkinlah kita lah orang yang paling tak dicintai. Tak apa. It's okay. Okay? It's okay. Kita lah orang yang paling tak dicintai. It's okay. Alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah. Okey, minta maaf. Alhamdulillah. Okey, ni warning saya. Okey, bila dah bersin pada waktu malam ni bermakna saya dah overdose. Okey, mungkin dah terlampau bekerja kuat hari ni. Alright. Dah overdose jadi saya bersin. Okey, saya doakan saya sihat tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tetapi masya-Allah tabarakallah, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah tabarakallah. Okey, tak apalah. Jika sekiranya tak ada orang cinta pada kita, it's okay. Tetapi kita sentiasalah minta kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah Ta'ala cintakan kita. Dapat? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh faham jelas? Saya ulang balik. Sebab ada orang yang, kenapa tak ada orang suka dekat saya? Teruk sangatkah saya ni? Banyak sangatkah saya ni dosanya? Sampai tak dicintai ni? It's okay. It's okay. Tetapi kita sentiasalah minta supaya Allah Ta'ala cinta kepada kita. Kan? Hodoh sangat ke aku ni sampai tak ada orang nak? Gitu kan? Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Dia duk fikir pagi, petang, siang, malam sampai stres. Stres. Daripada muka baby face, dah muka nenek face. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Tuan-tuan, penat Okey, mencari cinta manusia ni penat. Saya ulang balik, mencari cinta manusia adalah aktiviti yang sangat penat. Tuan-tuan, pegang perkataan saya pada malam ni, kalau boleh, kalau ini benar, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Tabarakallah, mintalah cinta Allah Azza wa Jalla. Sentiasa minta, mohon cinta Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, that's why pada malam ni saya bercakap tentang apa? Riyadus Salihin, taman orang-orang saleh. Sebab orang-orang saleh, mereka sentiasa mengharapkan cinta Allah Azza wa Jalla. Soalannya, adakah untuk mendapat cinta Allah ni penat? Jawapannya penat. 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 Tetapi tidak mengecewakan. Saya ulang balik, penat tetapi tidak pernah mengecewakan. Okey? Apa tak penatnya? Ni, pukul 10 malam dengar kuliah sebelum tidur. Orang lain tengok sinetron. Kan? Sambil makan kacang kuda. Okey, kita tengok muka saya ni. Nampak tak? Sampai phone dah bunyi suruh tidur. Okey? Okey, itu sahaja pada malam ni. Dan jika sekiranya ada kebaikan di sini, okey, mohon doakan kita boleh istiqamah. Okey, menyelesaikan berapa hadis? 1896 hadis. Okey, 1896 hadis. Dan jika sekiranya anda rasa apa yang saya kongsi pada malam ni boleh beri manfaat kepada ramai orang. Okey, apa anda boleh buat? Okey, tak perlu saya suruh. Okey, anda boleh bantu supaya mudah-mudahan, okey, kita bukan orang yang mengajar mungkin. Kita mungkin bukan orang yang terpelajar mungkin, tetapi kita boleh sebarkan kebaikan dengan teknologi yang ada pada hari ini, betul? Okey, itu sahaja. InsyaAllah doakan kita boleh habiskan 344 bab. Alright. Dan saya ulang balik, sesi pada malam ni santai sahaja. Alright, insya-Allah, sebab perkataan Allah, perkataan Nabi adalah nikmat yang tak dapat saya ungkapkan.
Okey, saya ulang balik. Nikmat mempelajari Al-Quran, nikmat mempelajari hadis Nabi adalah nikmat yang tak dapat saya ekspresikan. Tak dapat. Okey, anda kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita tak mungkin lepas kita dengar nama kitab Riyadhus Salihin, tiba-tiba malam ni Nabi SAW ketuk pintu rumah kita dan salam dengan kita. Never. Takkan berlaku. Ataupun alal aqal, paling simple, asbab dengar nama kitab ni malam ni, tiba-tiba malam ni kita mimpi Nabi SAW, tak mungkin berlaku. Itu ada perbahasannya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita tak pernah jumpa Nabi SAW, walaupun kita tak pernah peluk Nabi SAW, kita tak pernah, tak boleh bayangkan macam manalah wajah Nabi ni. Tak boleh bayang. Tak boleh. Tak payah bayanglah. Tetapi Masya Allah, Tabarakallah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Saya ada kitab Riyadhus Salihin. Salah satunya lah. Yang mana saya boleh tengok apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi cadangkan. Apa yang Nabi suruh tinggalkan. Masya Allah, Tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia nikmat yang terbesar. Kita akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita akhir zaman. Kita bukan hanya tak dapat jumpa Nabi, apa lagi jumpa Allah Azza wa Jal. Tetapi mudah-mudahan dengan niat kita untuk mendekati apa yang Nabi ajar, apa yang Allah Ta'ala bagi tahu, mudah-mudahan kita akan melihat Allah Azza wa Jal pada hari itu dan kita akan duduk dengan Nabi SAW dalam syurga yang tertinggi. Amin. Itu sahaja pada malam ni. Selamat tidur semua. Itu sahaja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.